Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Said bin Azri. Saya merupakan pelajar tahun 1 semester 1 bagi kos Bachelor of Medical and Health Science nombor matrik 990102 116625 daripada Open University Malaysia Learning Centre Kelana Jaya. Baik, tujuan video ini dihasilkan adalah untuk memenuhi syarat permarkahan dan rubrik subjek OUMH 1603 Kemahiran Belajar Abad ke-21 dan bagi membincangkan produk atau idea yang mempunyai konsep inovatif di dalamnya. Melihat adakah produk ini relevan di peringkat antarabangsa dan juga peringkat nasional, iaitu peringkat di dalam negara. Yang kita akan sama-sama menganalisis secara kritikal dan membincangkan tentang kelebihan dan juga cabaran-cabaran yang mungkin wujud semasa proses untuk menghasilkan idea ini dilakukan. Bila kita berbicara tentang konsep inovatif ini adalah sesuatu yang belum lagi dihasilkan oleh sesiapa sekalipun. Itu idea ataupun produk baru yang dicadangkan. Sedangkan idea ataupun produk yang diberi nama sebagai rekod perubatan digital bersepadu antarabangsa dan juga rekod perubatan digital nasional dalam peringkat negara. Bahasa Inggerisnya Integrated International Digital Medical Record System dan Integrated National Medical Record System, dan nama singkatannya adalah IIDMRS. NMRS pula adalah Integrated National Medical Record System, yang mana INMRS ni ianya bersifat dalam negara sahaja, IIDMRS adalah bersifat international. Suatu database gergasi yang menyimpan segala rekod perubatan yang boleh diakses bersama kat open source kepada semua negara-negara di bawah ASEAN sahaja. INMRS ini adalah ianya bersifat di dalam negara. Contoh, Encik Ashraf mendapatkan rawatan di negeri Sarawak pada tahun 2011, dan pada tahun 2024 Encik Ashraf dapat berpindah ke Semenanjung kerana dinaikkan pangkat. Dan Encik Ashraf mula mendapatkan rawatan di Hospital Permaisuri Nur Zahirah Terengganu sebagai contoh. Dan pegawai perubatan di Semenanjung di Hospital Terengganu tersebut boleh akses data Encik Ashraf yang mana beliau telah mendapatkan rawatan di Sarawak pada tahun 2011. Di mana-mana sahaja pesakit mendapatkan rawatan di dalam negara Malaysia ini, pesakit dapat diakses datanya oleh pengamal perubatan secara efisien. IIDMRS pula ianya bersifat international ataupun antarabangsa yang boleh diakses di luar negara sekiranya rakyat Malaysia ataupun Malaysian yang pergi melancong, belajar ataupun lawatan kerja di luar negara, pengamal perubatan di sana boleh akses segala-galanya rekod medikal yang rakyat Malaysia tersebut ada di dalam Malaysia untuk menangani masalah dan juga menceburi peluang dunia nyata. Jadi untuk menangani masalah di sini, saya dapat cadangkan beberapa masalah yang sering berlaku, yang sering dihadapi oleh rakyat Malaysia ataupun rakyat negara-negara ASEAN lain apabila melancong di luar negara di dalam konteks negara ASEAN sahaja. Antaranya masalah yang pertama adalah kesukaran pengamal perubatan untuk mendapatkan rekod perubatan lampau. Akibat itu, kelambatan atau kelewatan dalam menyediakan rawatan sering berlaku. Ketiga adalah masalah alahan terhadap ubat-ubatan di mana pengamal perubatan tidak mengetahui jenis alahan ubat-ubatan yang dihadapi oleh pesakit. Jenis ubat-ubatan yang kemungkinan seseorang itu mengalami alergik ataupun alahan. Packers yang mengalami case unconscious ataupun tidak sadarkan diri di luar negara. Backpackers ini apabila dia pergi mengembara hanya seorang diri sahaja, dan apabila dia unconscious, tidak menyadarkan diri, tiada saudara mara, tiada rakan-rakan yang turut serta dalam backpackers punya expedition, maka pengamal perubatan sukar untuk menyediakan rawatan yang efektif kerana terdapat kesan-kesan sampingan ubat-ubatan yang mungkin dihadapi oleh backpackers tersebut. Jadi dengan adanya International Digital Medical Record ini, negara-negara ASEAN yang lain juga boleh mengakses apakah medical record yang
sebelum ni yang mungkin dihadapi oleh backpackers ini? Apakah ciri-ciri keselamatan yang ada di dalam International Digital Medical Record ini hanya boleh diakses dengan menggunakan cap jari klien sahaja? Dan jika cap jari klien tidak boleh diakses, ianya boleh digunakan melalui scan retina. Dan di dalam kes burn ataupun terbakar, cap jari tidak boleh digunakan. Kes burn retina juga, scan retina juga tidak boleh digunakan. Dan apa yang pengamal perubatan di luar negara boleh lakukan untuk mendapatkan rekod perubatan ini adalah ia boleh mendapatkan kelulusan daripada duta-duta Malaysia yang ada dalam sesebuah negara ASEAN tersebut. Yang keempat adalah ianya hanya boleh diakses dalam tempoh sah laku visa sahaja. Sebagai contoh, kita pergi melancong ke China, Jepun ataupun Taiwan, itu negara-negara di bawah ASEAN ini, visa lawatan kita hanya 14 hari sahaja. Maka International Digital Medical Record ini juga sah laku selama 14 hari sahaja. Beri peluang dunia nyata. Kerana ianya bersifat digital, ianya menggunakan teknologi terkini. Sebagaimana yang kita tahu, medical dan juga digital ini tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, lebih cepat, lebih pantas dan lebih padat bagi mendapatkan sesuatu maklumat ataupun rawatan yang mungkin didapatkan oleh pesakit. Yang ketiga, ianya bersifat paperless, bersifat online. Dan juga dianya boleh disimpankan di dalam clouds, di mana rekod-rekod ataupun data peribadi pesakit tersebut boleh disimpan di dalam talian. Potensi ini lebih berfokuskan teknologi dan ICT. Dan secara automatik ianya akan meningkatkan pendapatan Malaysia apabila negara-negara ASEAN ini membeli software ciptaan Malaysia. Ianya diterima oleh negara-negara ASEAN, negara-negara ASEAN lain harus membeli software ini daripada Malaysia. So, secara automatik ianya akan meningkatkan pendapatan negara Malaysia. Yang kedua, ianya menjadikan Malaysia adalah sebuah hub kesihatan digital di Asia, sebagaimana hub Google di United States. Malaysia akan menjadi sebuah negara hub kesihatan digital. Yang ketiga adalah Malaysia dapat mengawal ekonomi kesihatan Asia dalam memperkukuhkan hubungan diplomatik. Yang akhir sekali, negara kita akan menjadi tumpuan bagi kos ICT dan teknologi dalam perubatan dan ataupun halangan di peringkat antarabangsa ataupun peringkat dalam negara sekalipun. Akta yang bertentangan dengan idea atau produk ini, PDPA, iaitu Personal Data Protection Act 2010, di mana di bawah akta ini ianya melindungi data peribadi anda dari segi undang-undang, yang mana undang-undang ini digubal untuk mengawal sila pemprosesan data peribadi dalam transaksi komersial untuk melindungi kepentingan individu yang data peribadinya sedang diproses. Dasar kesihatan kebangsaan, di mana di bawah dasar kesihatan kebangsaan ini ia mengekalkan kerahsiaan pesakit, di mana kerahsiaan pesakit tersebut tidak boleh sewenang-wenangnya di-sharing. Akta Multimedia dan Komunikasi 1998, yang mana ianya untuk menyediakan satu set peruntukan pengawal seliaan yang berdasarkan definisi generik pasaran dan aktiviti industri komunikasi dan multimedia. Dari segi kos, $50,000 ke $500. Kos yang melibatkan cloud based types ini adalah antara $15,000 ke $30,000 dan setiap bulan Malaysia harus membayar sebanyak $500 ke $1,300 sekiranya diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Komunikasi Malaysia, Kementerian Digital Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi dan juga Inovasi, dan akhir sekali Kementerian Luar Negeri, dan juga kerjasama dengan duta-duta Malaysia yang berada di negara-negara ASEAN. Boleh digunakan sekiranya mendapat, kemungkinan boleh digunakan apabila keempat-empat syarat ini telah dipenuhi, dan ianya tidak boleh digunakan ataupun tidak boleh diimplementasikan sekiranya salah satu daripada empat syarat ini tidak dipenuhi melalui pengamatan saya. Walau bagaimanapun, sesuatu produk yang hendak dibangunkan perlulah dibincangkan secara meluas dan secara holistik dengan mereka-mereka yang lebih pakar dalam bidang ICT khasnya, dalam bidang kesihatan dan juga di dalam bidang perundangan.